Jadi kita ingin bersama rakan tugas Fetri Yahya yang pada ketika ini kabarnya dah pusing satu semenanjung ni. Sekarang berada di mana Fetri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua lelaki ya? Kecuali pengurus pentas kita lah. Okey, saya berada di Muzium Masjid Sultan Abdullah di Pekan Pahang. Dan hari ini dah masuk hari yang ke-41 sebenarnya kami travel. Ya, jadi ini tempat yang cantik sekali kalau nampak dari luar macam Taj Mahal di negeri Pahang. Ya. Dan sebenarnya travel kami hari ini, sepanjang kami travel ini, seolah seperti kami sambil buat tugasan, sambil mencari sejarah juga, sebenarnya kami merawat kejahilan. Sebab banyak sekali maklumat yang kita rasa kalau kita tak travel macam ni, takkan dapat ilmu yang dimaksudkan. Okey. Di negeri Pahang ni kami berada di Pekan sebab pada zaman dahulu di sekitar kawasan ini dikatakan dibangunkan ataupun memang menjadi laluan utama bagi pedagang dari Arab dan Cina, sehingga orang Cina menyebutnya sebagai loyue ataupun pintu masuk dan keluar bagi para pedagang yang juga membawa Islam ke negeri Pahang. Jadi itulah persoalan kita akan kami kupas nanti. Di Malaysia, negeri manakah yang terawal menerima Islam? Adakah Batu Bersurat Terengganu, Masjid Kapal Laut di Kelantan, ataupun kawasan Kerana, bila mana ada kejutan yang berlaku, bila mana ada batu bersurat ataupun tulisan-tulisan batu nisan yang lebih awal daripada batu surat di Terengganu. Dan ini pasti menimbulkan bahan kajian yang menarik untuk ahli akademik berbincang, sebab rupanya ada lagi yang lebih awal daripada itu. Baik, hari ini yang saya kongsikan di visual ialah tentang bagaimana keindahan di masjid ini, yang mana dahulunya orang bersembahyang Jumaat di sini tapi dijadikan muzium, dah pun bertukar. Bila untuk maklumat rakan-rakan di studio dan juga di seantero Malaysia yang nak melawat di sini, ia ditutup sementara sampai bulan Mei nanti untuk memberi peluang kepada kerja penambahbaikan. Sebab bila saya masuk di sini, saya dapat merasakan aura world class ya. Dengan semua artifak prasasti monumennya yang disusun cantik, yang diberikan maklumat daripada zaman sebagai introduksinya dibuat tentang zaman kekhalifahan Ibnu yang terkenal. Sebelum kita masuk ke alam Melayu, ada yang saya tunjukkan di situ, ada syair burdah yang menghimpunkan kata-kata titipan semangat berkaitan dengan Rasulullah, yang mana tulisan burdah ini sama yang terdapat di Masjid Lama di Terengganu, itu Masjid Abidin. Jadi apakah ada perkaitan antara masjid ini dengan masjid yang lain? Dan apakah pedagang Arab yang sama yang bergerak dari satu negeri ke tempat yang lain untuk sebarkan dakwah Islam? Batu bersurat, Quran lama, batu nisan, tulisan di dinding, antara bukti yang akan kami kaji dalam Jejak Rasul pada tahun ini. Fitri. Fitri, jadi sekarang ni masjid ini masih lagi berfungsi sebagai masjid lah. Betul. Ataupun dah jadi muzium. Dalam ni ada ruang untuk solat, tapi masjid maksudnya kalau siapa dekat muzium ni dia nak solat ada tempat dia. Tapi dah tak ada sembahyang Jumaat. Maksudnya dah jadi muzium lah. Jadi muzium. Tapi kat sini bayar RM5 je, memang berbaloi ilmu dia. Saya tengok cantik betul, memang aura dia tu, vibe dia tu kuat lah. Betul dah, kita tengok visual tadi pun rasa macam betul. artifak sebenarnya kan. Fitri, perkongsian sebab awak banyak tinggalkan kami persoalan ni. Mungkin tak WhatsApp pun. tak WhatsApp pun soalan-soalan tersebut. Mungkin antara perkongsian yang awak dapat sepanjang berada. Dah berapa hari di Pekan ni, Fitri? Okey, Pekan, total perjalanan kami dah pun masuk hari ke-41. Pekan baru masuk hari yang ketiga. Dan Pekan ini sebab mana dia raja kan. Jadi sebenarnya tema Jejak Rasul kali ini dapat saya kongsikan ialah bagaimana hubungan sultan ataupun pemerintah dengan ulama berjaya membawa Islam ke tanah Melayu. Sebab pada zaman dahulu ketika Islam baru sampai ke tanah Melayu ni, ada raja, tapi mereka ni belum lagi diislamkan. Jadi macam mana ulama ini begitu hebat aura mereka untuk memujuk sultan supaya melafazkan syahadah, kemudian dapat laksanakan sepenuhnya pemerintahan Islam. Jadi bukan secara orang yang dapat mendakwahkan sultan dan rakyat ya. Jadi hanya pedagang-pedagang ni pun mestilah orang yang terlatih dulu baru dia pergi berdagang. Dia sebagai pedagang tu dia berjumpa dengan sultan untuk membawa misi keislaman itu. Jadi kalau tengok kan di semua negeri ataupun di kawasan Islam lama mesti berhadapan dengan masjid. Memang betul dekatlah supaya tunjukkan bukan hanya rapat dari segi hubungan sultan dan ulama, tapi juga dari segi
bangunan itu sendiri simbolik dekatnya Sultanul Ulama untuk membawa kemajuan Islam di tanah Melayu. Ya. Okey Fitri, kita ada seminit lagi di Fitri. Kami dekat studio ni bercakap berkenaan dengan air, kawasan tadahan air. Jadi nak tahulah, kalau penggambaran biasanya kalau berlaku macam hujan dan sebagainya mengganggu proses penggambaran kan. Jadi bagaimana keadaan cuaca di pekan mengikut ramalan Fitri? Adakah panas, kering atau bagaimana? Ataupun ada hujan sekejap ke atau macam mana? Di sini jujurnya sepanjang perjalanan ni belum ada setitis hujan yang menimpa kru kami. Oh ya ke? Sebab daripada Kedah dulu awal Februari tu cuaca terlalu panas, kering. Ya. Sampaikan memang panas betul lah, sampai kulit saya pun dah nampak terbakar kan. Itulah simbolik dia betapa panasnya cuaca dari utara sampai ke sini. Tapi bila masuk ke pekan ni dah kurang sikit. Cuma bangun pagi tu nampaklah ada titis hujan mungkin subuh hari, tapi nak rasa hujan tu memang belum diganggu lagi. Hanya diganggu dengan ombak di pantai saja. Okey, baik Fitri, kita akan bersama dengan anda seketika nanti ya. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak atas perkongsian.